Assalamualaikum dan selamat pagi kepada sahabat-sahabat, pendengar-pendengar tim Simpan Gold. Okey, saya Syam, saya merupakan konsultan QBEB yang membantu anda untuk menggunakan gold sebagai satu medium untuk anda lindung dan gandakan duit anda. Okey, jom kita tengok macam mana. Okey, setiap orang dia dari pagi sampai petang dia bekerja, okey, dia nak cari duit. Kenapa dia nak cari duit? Dia nak ada kehidupan yang senang, okey. Dia nak membesarkan anak-anak, nak jaga mak ayah, okey. Jadi kat sini ni duit ramai sifu-sifu yang saya belajar, mereka selalu terangkan yang mana duit ni sebenarnya dia adalah doa. U adalah usaha, I adalah istiqamah ataupun ilmu, T adalah tawakal. Okey, jadi kat sini ni apa saja yang kita usaha, apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita buat bisnes, insya-Allah ada keberkatannya dan kita akan dapat duit. Dan duit ni sebenarnya ada orang cakap, okey, alah, buat apa kita nak kumpul duit banyak-banyak kan? Sampai nak kaya-kaya banyak-banyak. Sebenarnya masing-masing berbeza. Ada orang nak duit banyak, dia nak bayar zakat banyak, dia nak bantu orang ramai banyak. Okey, sebab dia nak kumpul duit di akhirat nanti. Sebab apa? Kena ingat, sedekah, amal jariah, tidak akan terputus amalannya. Okey, jadi kat sini ni, duit ni kita nak kembangkan dia, ada dua cara saja. Okey, dua cara. Yang pertama, kita tambah ataupun kita cari kerja lebih. Okey, kita kena bijak cari kerja lebih, dapatkan income lebih. Okey, itu kita tambah. Yang kedua, kita boleh jimat. Kalau kita jimat pun kita boleh ada duit lebih. Jadi antara tambah dengan jimat, anda tentukan yang mana satu pilihan anda. Kebiasaannya setiap bulan bila kita orang kata apa, yang gaji masuk, yang kerja kerajaan gaji masuk, yang kerja hari-hari ni duit hari-hari masuk, apa yang kita buat? Kebiasaannya dia akan terpecah kepada dua. Okey, yang pertama kita akan guna. Okey, kita akan guna. Yang kedua kita akan simpan. Okey, ni biasalah. Okey. Kalau kita tengok mana-mana pun kita akan guna dan kita akan simpan. Ada yang kata okey, kena simpan berapa persen. Kalau guna ni pun tak boleh lebih, jangan guna lebih daripada 100% kan, nanti tak ada duit nak simpan. Jadi kat sini ni lah sebenarnya kalau kita tengok, okey, normally kebiasaannya yang kita buat adalah duit yang kita nak gunakan tu kita akan bayar kereta. Okey, kita akan bayar rumah. Kita punya duit makan minum. Okey. Duit simpan kita pula, kadang-kadang kita simpan untuk anak-anak, untuk kita pergi holiday, untuk kita pergi umrah, untuk kita beli hartanah. Okey, kita simpan. So persoalan sekarang ni, berapa banyak yang kita guna, berapa banyak yang kita simpan, bergantung kepada income kita. Ada orang daripada awal bulan ada duit, guna, habis. Sampai hujung bulan tak ada duit nak simpan. Ada orang duit masuk dulu, simpan dulu. Lepas tu jimat baru guna. Lepas tu ada pula emergency. Ada emergency, kena korek balik duit simpan. Jadi saya nak share dengan anda macam mana cara kita boleh, okey, kita boleh tukar duit ni. Kita tukar dulu kepada gold. Kita tukar dulu kepada gold. Duit ni tukar dulu kepada gold, barulah kita guna, barulah kita simpan. Dia macam tu. Okey. Jadi walaupun kita duit ni kita dah tukar kepada gold dan kita guna, tetap boleh bayar duit komitmen. Okey. Walaupun duit ni kita tukar kepada gold dan kita simpan, ia boleh menggandakan gold kita. Sebab apa? Sebab salah satu ciri yang paling penting yang saya nak kongsikan dengan anda adalah, sekiranya kita ada 1 gram, okey, gold. Okey, kita ada 1 gram gold, kenaikan RM10, kenaikan RM10, kita ada extra RM10.
Okey, ini anda kena faham betul-betul. Okey. Dan sekiranya kita duk gunakan cara ni setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kita ada 1 kilo gold, maknanya 1000 gram. Kita ada 1000 gram gold. Sekiranya naik RM10, kita ada ekstra 1000 kali 10 RM10K. Masa yang sama, okey, nilai kenaikan yang sama, tetapi ekstra anda, lebihan anda jauh, sangat-sangat jauh berbeza. Sebab itulah semua duit yang anda ada, sekiranya anda bijak, anda boleh tukarkan kepada gold, tambahkan pegangan gold anda, dan daripada situlah sebenarnya anda boleh dapat ekstra apabila ada kenaikan gold. Okey, ini part pertama yang anda nak kena faham dan nak kena jelas betul-betul. Okey, saya akan ceritakan pula part kedua ni. Okey, saya akan ceritakan tentang macam mana duit ni kita nak tukar dia dan kita nak gunakan dia. Okey, kebiasaannya duit, kita dapat je duit ni. Okey, kita dapat duit ni. Sebagai contoh, kita ada RM1000. Okey, kita ada RM1000. RM1000 ni kebiasaannya kita akan bayarlah duit kereta, bayarlah duit rumah, bayarlah duit apa lagi? Belanja makan minum. Okey. Tetapi jika kita bijak, kita jangan bayar dulu. Apa yang kita buat adalah kita kena duit ni, okey, kita kena buy gold. Kenapa kita kena buy gold? Macam saya cakap tadi, okey, lagi banyak gram gold yang anda ada, lagi banyak kenaikan yang anda dapat, lagi banyak lebihan yang anda akan dapat. Okey, bila kita buy gold, okey, RM1000 ni kita buy gold, maka kita akan dapatlah gold tu bergantung kepada harga. Okey, kalau nak bagi senang kira katakanlah harga gold 200.5. Okey, harga gold ni dia berubah-ubah. Tapi saya nak bagi senang kira, katakanlah harga gold tu 200.5. 200.5 ni kalau ikut rekod 3-4 bulan, 5 bulan lepas, sekarang ni dah 277. Okey. Jadi bila kita buy katalah 200.5, kita ada 4 gram. Okey, kita ada 4 gram gold. Okey, jadi 4 gram gold ni sebenarnya, okey, 4 gram gold ni kita boleh dapatkan cash. Okey, kita boleh dapatkan cash. So, macam mana nak dapatkan cash? Kalau kebiasaannya kita pajak, ada seorang pergi pajak dapat cash, kan gold tu tak hilang. Tapi dalam sistem, okey, dalam syarikat yang saya jadi konsultan ni, okey, QM Gold Quantum Metal ni, okey, kita boleh request GC. Dia ala-ala pajak. Kita boleh request gold convert. Bila kita request gold convert, 4 gram ni dia akan hold. Okey, kita tulis kat sini, hold. Dia akan hold 4 gram ni, dia tak jual, di atas nama kita, dan kita boleh keluarkan cash 90% daripada 4 gram ni. Jadi cash yang kita akan dapat adalah lebih kurang 84% ke 85%. So lebih kurang dalam 840. Okey. Okey, kenapa pula 84%? Sebenarnya 84% ni daripada RM1000 ni. Daripada RM1000 cash kita tu, kita boleh dapat balik cash 840. Kita boleh dapat balik cash 840 dan gram 4 gram ni tak hilang. Dia ada duduk sini. Dia ada duduk sini. Jadi kat sini ni lah sebenarnya kita dapat cash. Kita boleh bayar. Kita boleh bayar ni semua ni. Dan kita ada gold yang kita hold 4 gram. Jadi kat sini ni sebenarnya kalau kita tengok 1000, kita ada cash 1000, kita dapat gold 4 gram 840. Mana pergi 160? Mesti semua ramai duk tanya, mana pergi 160? Sebenarnya 160 ni dia ada force saving. Okey, force saving kat sini.
Dekat sini dia ada 0.4 gram. Sebab kita hanya minta cash 90% aja. Jadi kat sini ni ada 10% whole. Okey, yang kita punya. Dan yang paling best sekali adalah bila kita bayar, orang kata apa, kita ada extra 160 ni, kita boleh anggapkan ia sebagai jimat. Jika kita mampu untuk jimat 160, kita boleh hold 4 gram. Jadi kat sini ni sebenarnya kita boleh jimat 160 dan kita boleh hold 4 gram. Dan kita ada simpanan sedikit 0.4 gram supaya apabila kita nak jual kemudian bila harga gold dah naik, kita nak jual balik, kita dapatlah balik 0.4 gram ni. Sekiranya harga gold naik dan juga lebihan tu pun kita dapat. Jadi dekat sini ni kalau anda tengok kan, sebagai contoh, katakanlah harga gold naik. Harga gold naik jadi RM300. Contoh harga gold naik jadi berapa? RM300. Kan? RM300. So, pada ketika kita beli ni harga dia 250. Kita beli 250. Tiba-tiba harga gold ni dia naik RM300. Bila naik RM300, dekat sini ni sebenarnya, jom kita kira berapa pula lebihan yang kita dapat. Kita cerita lebihan je dulu. Lebihan dia maksud dia, okey, dekat sini 4 gram. 4 gram ni, okey, lebihan kita daripada harga, okey, harga RM250 tu dia naik sampailah RM300. Bila sampai RM300, kita ada lebihan RM50 lebihan. Bila RM50 lebihan, okey, RM50 lebihan ni bermaksud, okey, daripada 4 gram ni, okey, kita ada lebihan 4 kali 50, RM200. Kita ada lebihan RM200. Okey, jadi lebihan RM200 inilah sebenarnya yang boleh menampung management fee. Boleh menampung management fee, itu satu. Yang kedua, boleh menampung duit yang kita ambil 840 ni masa awal-awal. Sebab apa? Sebab daripada 4 gram ini yang kita ada, okay, 4 kali dengan 300. Berapa 4 kali 300? 3, 6, 9, 12. Kita ada 1200. Kita punya value kita. Okay, value gold tu 1200. 1200 inilah sebenarnya yang akan bayar kita punya management fee dan juga akan bayar yang kita ambil ni tadi ni. Dan orang cakap, management fee berapa? Kan? Management fee tak banyak. Okey, management fee tak banyak. Okey, tak banyak tu berapa? 3.5% setahun. Setahun. 3.5% setahun daripada nilai berapa? Daripada nilai 840 yang kita ambil tu. Nilai yang kita convert ni 840 ni. Jadi dekat sini inilah sebenarnya 3.5% setahun ni, kalau kita tengok dia potong hari-hari. Hari-hari dia potong. Maksudnya dia potong tu bukanlah dia potong daripada duit kita. Maksudnya dia bertambah lah. Dia bertambah dan dia potong daripada ni value kenaikan kita ni. Kan? Jadi yang itu tu anda tak perlulah nak risau. Sekiranya anda dah, orang kata apa, masuk dalam sistem quantum metal ni, management fee ni dia dah tolak dah siap-siap. Tak payah nak pening kepala. Bila harga gold naik saja, okey, anda akan nampak gain. Anda akan nampak gain dia berapa. Dia terus tulis USD berapa. Sekian lah. Okey, gain dia. Jadi dekat sini ni lah sebenarnya anda boleh dapat lebihan. Anda boleh dapat lebihan. So, kalau kita nak fikir balik kan, sekiranya duit ni kita tak tukar kepada bentuk gold,
Apa kita dapat? Gold pun tak ada, duit pun habis. Kita pun tak dapat apa-apa. Tetapi kalau kita tukar kepada bentuk gold, kita ada gold 4 gram. Kita boleh bayar duit kereta, duit rumah, makan. Dalam masa yang sama, bila harga gold tu naik, kita ada lebihan cash. Kita ada lebihan cash. Inilah sebenarnya cara bagaimana kita nak lindung duit kita tu. Cara kita nak lindung duit kita tu. Ini sebenarnya secara konsep, secara orang kata apa? Pemahaman supaya anda nampak angka-angka ni. Nak bagi lagi jelas sebenarnya anda boleh buka akaun simpanan gold percuma saja pun. Percuma, anda boleh cuba dulu. Okey, anda boleh cuba tengok company macam mana. Anda boleh beli gold dulu RM120, kemudian anda minta cash RM100. Tengok masuk tak dalam bank account, berapa lama duit tu masuk. Anda kena cuba. Kan? Jadi dekat sini inilah sebenarnya konsep yang kita buat. Dan cuba anda bayangkan kalau sebulan anda ada RM1,000, anda boleh dapat 4 gram. Kalau setahun dah berapa? 4 kali dengan 12 dah 48 gram. Itu kalau RM1,000. Kalau RM5,000, saya dah buat kira-kira, RM5,000 dalam masa setahun, anda boleh dapat lebih daripada 200 gram. Gram ada, duit pun boleh dapat bayar komitmen. Siap ada ekstra lagi yang kita pejam mata, kita jimat tu. Ada lagi pegangan gold kita sebanyak 10%. Sebab bila kita nak jual habis semua gold kita ni, kita kena bayar balik yang kita ambil cash tu. Dan juga kita kena bayar management fee. Selebihnya kita punya. Kalau kita tak buat cara macam ni, ingat tak yang saya cakap awal tadi? Gram gold kita tidak mampu untuk capai lebih daripada 200 gram sekiranya gaji kita RM5,000. Yalah, kita nak guna lagi. Lepas tu kita nak beli gold lagi. Yang ni kita gunakan duit yang sama. Yang kita gunakan tu duit yang sama, kita beli gold dan kita ambil cash. Dan kita bayar balik. Dan kita letak situ diam-diam dengan selamat dan patuh syariah. Kita suruh syarikat uruskan. Senang cerita kan. Jadi kat sini inilah the beauty of bagaimana menggunakan duit belanja. Kita boleh tukar kepada gold. Dan kita ada pegangan gold. Dan juga kita boleh keluarkan balik cash untuk kita berbelanja. Okey. Selesai bab ni. Okey, ni bab part yang kedua. Kita masuk part yang terakhir, iaitu part ketiga. Okey. Part yang ketiga adalah duit yang kita simpan. Yang ni lagi best. Yang ni anda kena dengar betul-betul sekiranya anda ada duit simpan. Okey. Biasanya duit kita suka simpan. Okey, kita akan simpan kat mana? Kita akan simpan dekat bank. Kita pun cakap lah, okey, kita nak simpan kat mana? Dekat bank. Nak simpan berapa? Sehari RM100. Contoh, sehari RM100. Ini kalau orang berniaga nasi lemak, dia dapat sehari 600-700, dia boleh lah simpan RM100. Tapi kalau kita kerja bulan-bulan, dapat gaji pun RM5,000 sampai tak ada duit nak simpan, tak boleh nak simpan juga. Tetapi sekiranya anda ada lebih, anda berjimat, anda nak simpan, maka anda boleh simpan. Saya nak tunjukkan kat anda simple saja, yang mana sekiranya anda simpan RM104. Nak bagi ganda genap RM105 lah kita letak. Kalau anda simpan dekat bank RM105, dalam masa 5 tahun, anda rasa RM105 ni boleh jadi berapa? Kalau anda simpan kat ASB, boleh jadi berapa? Ini persoalan dia. Tetapi, kalau RM105 ni, anda tukarkan dia kepada gold. Anda tukar kepada gold. Okey, anda boleh dapat berapa ni? RM105 lebih kurang dalam 0.4 gram. Lebih kurang saya tak ada kalkulator, so saya lebih kurang. Okey, anda boleh dapat 0.4 gram. Okey. Cerita dia adalah jika anda RM105 ni anda tukar kepada gold, anda dapat 0.4 gram bergantung kepada harga semasa. Tetapi ada cara yang lebih bagus yang boleh berganda-ganda.
Macam mana cara dia? Saya nak tunjukkan kepada anda. Yang ni yang bagusnya. Bila kita ada RM105, okey, Quantum Metal, apa yang bagusnya adalah dia boleh bagi pembiayaan kepada kita. Okey, dia bagi pembiayaan kepada kita 5 kali ganda. 5 kali ganda. Maksudnya RM105 ni dia boleh jadi berapa? Dia boleh jadi RM RM105 kali dengan 5 jadi berapa ni? RM525. Dan pembiayaan yang dia bagi kita adalah RM berapa? 420. Kan? Kalau kita nak kira, okay, sebenarnya dia dalam unit USD. Sebab saya nak bagi senang kira bagi anda nampak RM kan. Kalau USD kat sini ni 25 USD. Kalau kat sini ni dia bagi 100 USD. Okey, 100 USD. Okey. Dia bagi dekat kita sebab apa? Sebab dia nak kita gandakan goal kita. Okey. Jadi 25 campur dengan 100 kita campurkan ada 125 USD. Okey, kat sini ni saya buat 125 USD. 125 USD ni lah akan ditukarkan dalam bentuk gold. So 0.4 dah boleh jadi 2 gram. Duit yang kita keluar RM105 boleh jadi 2 gram. Daripada kita keluar RM105, kita beli gold, dia dapat 0.4 gram. Anda ingat tak mula-mula yang saya cakap tadi tu? Lagi banyak gold anda, lagi banyak lebihan yang anda akan dapat. Jadi kat sini ni lah sebenarnya. Nanti orang tanya, duit ni nak kena bayar balik tak? Ya, memanglah kena bayar balik. Termasuk management fee. Management fee pun kena bayar. Berapa? 3.5% setahun. Saya dok kira 3.5% ni 1 sen USD je. Dalam 4 sen je. Sekiranya anda ada RM105 ni. Tak, memang orang kata apa? Memang kenaikan harga gold tu boleh menampung untuk bayar benda ni. Dan bila harga gold dah naik berdasarkan 2 gram, bukan berdasarkan 0.4 gram. Jadi bila harga gold naik sahaja, okey, harga gold naik, maka apa yang berlaku adalah kita dapat lebihan dan kita boleh jual balik. Dan bila kita jual balik dalam sistem secara automatik, dia akan bayar balik yang kita ambil ni. Okay, 100 USD dia akan bayar balik. Dan yang kita letak mula-mula ni pun kita dapat balik. Dan dia akan tolak lah management fee tu sikit-sikit. Dia tolak. Kemudian lebih tu kita dapat. Jadi berapa lebih yang kita dapat bergantung kepada kenaikan harga gold. Jadi kalau kenaikan harga gold RM50 dalam masa setahun, 2 tahun, 3 tahun, maksudnya kita dapat kenaikan tu berdasarkan 2 gram, bukan berdasarkan bukan berdasarkan 0.4 gram. Jadi lagi banyak gold kita, lagi berganda-ganda lah kenaikan tu. Itu yang penting. Dan kita tak perlu nak risau, tak payah nak kena bayar bulan-bulan. Kalau harga gold jatuh macam mana? Tak perlu nak runsing fikir. Kalau jatuh biarkan saja. Jadi saya punya formula very simple. Sekiranya harga gold naik lebih daripada 5%, baru boleh jual. Tak wajib jual, baru boleh jual. Sebab kat situ tu baru ada untung. Lebihan tu dah cover lah. Tapi kalau kurang, belum lagi. Sebab tu ada orang tanya saya, ya ke kita kena simpan lebih daripada setahun? Tidak semestinya. Hari ni anda beli, besok pun anda boleh jual. Tetapi anda rugilah, kan? Kan? Dan sebab itulah dia dimasukkan dalam kategori simpan. Kita tak pakai duit tu. Sama juga kalau kita simpan 105 dalam bank ni, kita tak pakai berapa lama. Kita tak pakai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kita tak pakai. Kalau kita dalam bentuk gold, kita tak pakai juga. Tetapi harga gold meningkat dari masa ke semasa
dan dekat situ itulah kita ada keuntungan kita. Bayangkan kalau naik 7%, 9%, 12%, 13%. Okay, bergantung kepada bila kita beli dan bila kita jual. Jadi dekat sini ni lah anda kena faham bagaimana duit simpan ni anda hanya tukar tempat saja. Duit dekat bank tu anda ambil, anda tukar. Tukar kepada gold dan gandakan gram gold tu supaya kita boleh raikan kenaikan harga gold dengan pegangan gold yang tinggi. Jadi kat sinilah the beauty of bagaimana duit simpan kita boleh tukarkan kepada bentuk gold dan kita boleh enhance kita punya wealth. Okey, yang ini ni $25. Kita boleh simpan seberapa banyak yang kita nak. Okey, $25 ni kita boleh simpan seberapa banyak kita nak. Kita nak beli 2 unit, 3 unit, 5 unit, tetapi tidak digalakkan untuk beli lebih daripada 10 unit. Kenapa saya tak galakkan? Sebab ada satu lagi yang ganda 10. Yang ni ganda 5. Kan? Ada satu lagi yang ganda 10. Jadi saya nak recap je sedikit macam mana ganda 10 ni lagi best. Okey. Kita padam dulu. Kalau yang ganda 10 ni lagi best. Cumanya duit simpan kita kena banyaklah sikit. Okey, duit simpan kita kena ada dalam RM1,400. Lebih kurang ni saya kira lebih kurang. Biasanya 1,380 bergantung kepada harga gold tu. Okey, jadi kat sini ni yang ini ni dia USD 250. Kenapa 1,400? Sebab dia ada tambah fees USD 78.75 fees. Ni setahun. Setahun untuk satu unit. Yang ini maksudnya satu unit lah. Anda nak beli 10 unit pun boleh, 100 unit pun boleh. Okey. Cuma dia based on unit. Jadi kat sini ni bila dia dah anda ada 1,400, okey. Anda bayar benda ni dan company akan bagi financing USD 2,250. Okey, combine semua ni beli gold. Lebih kurang gold yang anda dapat berapa? 40 gram ke 42 gram. Bergantung kepada harga semasa. Okey, jadi anda nampak tak? Sekiranya anda keluarlah duit 1,400 beli gold, anda tak dapat 40 ke 42 gram ni. Anda hanya dapat berapa? Mungkin dalam 4 ke 5 gram sahaja. Okey, 4 ke 5 gram sahaja. Ni anda dapat 40 ke 42 gram. Jadi bila harga gold naik, dia berdasarkan 40 ke 42 gram, bukan berdasarkan kepada duit anda ni. Jadi dekat sini ni lah sebenarnya bila harga gold naik, okey, kita akan dapat lebih banyak lebihan kat situ. Okey, dan bila kita nak jual, okey, bila kita nak jual, harga gold tu dah naik, kita jual. So, dia akan ambil lah management fee ni. Ni setahun. Kalau kata 90 hari kita dah jual, okay, kita dah jual 90 hari, dia akan refund balik. Dan daripada kenaikan value 40 ke 42 gram ni, dia akan bayar balik yang kita ambil ni. Okay, bayar balik. Kemudian lebihan tu kita akan dapat. Lebihan tu dan juga kita punya ni awal-awal kita punya investment kita 250 USD ni kita akan dapat balik. Jadi kat sini ni lah sebenarnya kawan saya dia ada 200,000, dia tukarkan dalam bentuk macam ni, cara macam ni dia gandakan. Kemudian daripada situ itulah sebenarnya dia boleh untung 33,000 dalam masa 5 bulan. Tetapi ingat, harga gold berubah. Kita tak tahu akan datang, hanya Tuhan saja yang tahu harga gold tu akan naik ataupun turun. Kita tak tahu. Jadi kat sini ni kita anggaplah duit simpan ni kita simpan lebih daripada 3 tahun. Okey, kita simpan lebih daripada 3 tahun. Sekiranya naik, alhamdulillah, kita boleh jual, kita dapat duit. Kemudian bila harga turun sedikit, kita boleh beli balik. Kita boleh buat macam tu. Ataupun
kita boleh juga biarkan saja 3 tahun kan. Jadi harga gold tu naik, kita dapat lebihan dekat situ. Jadi cukup setakat ini. Saya dah bercerita hampir dah setengah jam dah. Okey, jadinya kita recap balik daripada awal tadi. Okey, duit kita kena pecahkan kepada dua, sama ada duit belanja, duit kita guna ataupun duit simpan. Asingkan siap-siap. Penggunaannya berbeza. Okey, yang duit guna tu kita boleh tukarkan kepada bentuk gold, dan kita boleh macam ala-ala pajak tu, kita boleh ambil duit tu dan kita boleh berjimat. Bila gold naik, kita boleh jual balik dan kita ada lebihan. Dan juga cash reserve, gold reserve kita ada 10% kat situ. Kalau gold jatuh, kita buat lupa. Itu saja kan. Daripada duit kita habis macam tu saja, baiklah kita buat cara ni. Ada juga gold, ada kenaikan, insya-Allah dia mampu membantu kita. Ada duit simpan, kalau ada yang lebih duit simpan, buatlah cara macam ni. So daripada kita menyimpan gold, okey, kita duit yang simpanan ni kita beli gold 4 gram 5 gram, kita gunakan cara ni, kita boleh dapat 40 ke 42 gram. Dan lagi banyak gram yang kita kumpul, lagi banyak lebihan yang kita dapat dengan hanya menggunakan cash yang sedikit. Ini namanya using other people money. Maksudnya kita gunakan apa facilities FlexiGold yang disediakan oleh Quantum Metal. Jadi kat situ itulah sebenarnya kita boleh gunakan servis yang mereka tawarkan, dan anda tak perlu risau sebenarnya. Sebab apa? Quantum Metal ni dia dah orang kata apa, syarikat yang dah berurus niaga dengan bank. Okey, dan dia juga dah ada beberapa cawangan di luar negara, dan dia telah beroperasi sejak daripada tahun 2012. Bank-bank besar pun ambil dengan dia. Jadi kat situ tu insya-Allah ianya selamat, patuh syariah. Dan anda boleh study dulu. Tak ada masalah, anda boleh study dulu, buat due diligence sendiri, ataupun anda tanya dengan konsultan. Sekiranya anda berpuas hati, anda bolehlah bermula untuk tukar duit menjadi gold. Dan sekiranya anda macam tak sabarlah kan, anda boleh buka akaun percuma dulu. Kemudian anda boleh test. Janganlah test sekali test terus nak 30,000. Test dulu, beli RM10 dulu, tengok macam mana, dapat sertifikat ke apa ke. Kemudian beli dulu RM120, bawa keluar RM100. Lepas tu nak tengok ganda ni, beli dulu RM105, tengok ada tak 2 gram. Benda-benda tu yang anda kena buat. Okey, jadi kat situ itulah sebenarnya satu kelebihan, okey, satu peluang yang anda boleh gunakan, yang mana anda boleh gunakan duit anda, dan juga anda boleh simpan duit anda, tukarkan kepada gold. Dan insya-Allah dalam masa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bergantung kepada objektif masing-masing, apa yang anda nak buat selepas tu. Contohnya lagi 5 tahun anda nak buat apa? Nak beli tanah, nak beli rumah, nak beli kereta. Anda boleh ada lebihan gold tu untuk anda penuhi impian anda. Okey, insya-Allah saya doakan semoga anda berjaya dan dipermudahkan segala urusan. Dan insya-Allah sekiranya anda berminat, anda boleh bersama-sama dengan tim simpan gold. Insya-Allah tim kita boleh bantu anda, yang mana kita semua bersatu hati, berjaya bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.